sebelum saya belajar lagi silat dengan Pak Buhari, bila saya balik ke Batangkali, antara aktiviti saya ialah saya mengajar silat. Sehingga ramai orang di halaman rumah saya. Tapi satu peringkat saya tertanya, adakah sudah betul silat saya ini? Ya. Ini saya cerita tentang diri saya tidak menyentuh mana-mana perguruan. Adakah sudah betul silat saya ini? Walaupun saya sudah juara dunia. Kalau inilah yang sebagaimana yang digunakan oleh Datuk Panglima Hang Tuah, saya rasa jangan katakan 40 prajurit Majapahit, 4 prajurit Jawa Demam pun belum tentu dia dapat kalahkan. Maksud itulah, kan? Pasti ada satu rahsia pada silat Melayu yang mana boleh digunakan pelbagai cara, sehingga kan. Dan otak saya pun berfikir, adakah begitu lama Hang Tuah berguru di Gunung Ledang? Kalau lama, saya rasa nak belajar silat ni main kerisnya lain, main tembungnya lain, main apa pisaunya lain. Silibus itu barangkali tak sempat Hang Tuah nak jadi ulu balang. Sebab bila dia turun gunung, expired age, umur sudah lebih, tak boleh, sudah tua. Jadi pasti ada satu rahsia yang memberikan dia turun dan dia menjadi ulu balang tak tewas. Maka apabila saya belajar dengan Pak Buhari, hati saya berkata, kalau tak silap ini barangkali mungkin sebeginilah agaknya Hang Tuah punya akal tu, punya idea yang dikatakan pendekar tu. Jadi langkah 4 pada peringkat awalnya macam sama saja dengan langkah-langkah 4 silat yang lain. Ya, yang dikatakan langkah 4 ialah ya, minta maaf ya sedikit. Kalau kita mula-mula belajar ini, kita letak tempurung. Dua untuk kita, dua untuk dia. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, belajar gerak. Ini mengenalkan tapak. Kan manis macam ni, dising sikit kan. Ya, up, 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 up. Sampailah mahir. Ya, sampai mahir. Di sini juga nanti kita kenakan kaedah-kaedah teknik yang misalnya, ya, secara dekat, misalnya up, ya, okey. Cuba tikam perut saya, up, ya. Dari sini libas, tetak, kaedah itu, dia akan jadi faham. Ya, dari sini juga, ya, katakan tetak, okey, sak, datang, tengok, kita dah, tikam, hanya setapak. Genius tak geniusnya silat orang Melayu kita ni. Okey, jadi langkah 4 yang begini, kita mengenalkan langkah. Jadi mengenalkan tapak, ya, kalau tak ada tapak macam mana kita nak melangkah? Maka mengenalkan langkah, kita berjarak sikit. Ya, sini ya. Jadi kita jalan dulu. Jadi jalan ini mesti nak seiring sama, ya, seiring sama. Up. Dia tidak mementingkan kuda-kuda. Dia tidak mementingkan kuda-kuda. Ya. Itu pemanisnya lah tu. Up. Apa tanglaman? Itu pemanis itu tu. Kan sama. Kan sama. Dari sini kita akan belajar gerak tua. Ya, gerak tua ini yang dikenali sebagai gayung tua. Dalam istilah silat ini gayung. Gayung adalah gerak. Kalau dalam kebatinan, gerak angin, gerak api, gerak air, gerak tanah. Ya, jadi gayung tua up. Di sini sudah sistem pembelajaran awal dia tentang kaedah. Ya.
Ha. Di sini dah untuk menjatuhkan orang, ibaratkan orang tua itu kata, kita yang badan besar ni pun boleh jatuh dengan hanya batu yang kecil itu saja. Boleh jatuhkan, kericik jatuhkan. Dan tentu kita ni lebih besar daripada batu. Ya tentu boleh jatuhkan dia. Hanya itu saja, ya. Cukuplah gitu. Itu perintah awalnya. Ini kena sebagai kayu tu. Ya. Okey, gayung lagi. Tak dia main gayung lagi ni. Kita tengok. Di sini pelajarannya ya. Dan ini pun boleh. Masa dia turun, masa dia tarik up, kita dah. Ini sudah jadi. Kita sini sudah belajar mencari dah. Sekarang baru kita bermain. Ya. Jatuhlah sebenarnya. Ya. Kan habis? Kata dia terus pegang. Tetap. Angkat. Tu. Kan dah pun langkah. Pam. Sekarang itu antaranya. Anda kata pakai pisau. Tangan. Ini nak menjatuhkan kita mana? Sana, dari sana kita, ini dia. Kalau saya pakai senjata pula, sama-sama bersenjata. Aduh. Ini nak jatuhkan, jatuh. Ini aja, itu yang dikatakan jatuhkan dengan telinga. Ni. Betul telinga tu. Memang tersembam. Aduh, kari. Ini. Ya, ini hanya untuk belajar tangan kosong saja. Ada yang kata pakai parang ini yang berlaku pada Tok Pak Fadil Kampung Ceras Jenang. Dia op. Dia bergasak dengan Bukan gangster. 3 lawan 1. Kan? Betul.
Kan mata parang semua. Hah? Nah, itu. Kalau kita ada up. Nih. Ada. Banyak orang buat kursus-kursus. Pisau ke apa ke. Kebanyakannya one step paring. Ya, kami main tidak. Main kami pakai pelepah pisang. Tikam betul-betul. Kena tak mati, walaupun pedih juga. Saya buka banyak kali kena pelepah apa pisang dengan Pak Buri. Nak parang pedang panjanglah sikit. Ya. Dan sistemnya kalau mengajar, madam saya lah. Supaya orang lagi jelas, saya tidak lepaskan juga, saya bagi. Main tak? Nah, ini kalau dah main dah sini, dia dah tak ada. Up! Belakang! Sini! Tunduk! Ini dah buah. Ya? Okey, main ni. Dah tahu lah tu jatuh kan? Okay. Up! Dia tak melompat, berjalan. Kan? Up! Oh, dia dikatakan belum dia nampak. Ya. Baru up! Ya, macam mana pun dia dah. Betul. Ya. Up! Up! Dah baca dulu Bukannya kita merancang. Up! Ni kalau dekat. Dia tidak diajari menumbuk menendang awal, tak ada. Ya. Tetap 1, 2, 3 kan? Kalau ini kita ini ya. Sampai ke bawah Datuk. Sampai kita meniarap. Kita bertempur tapi tak mati-mati lagi. Nak menyelamatkan nyawa. Musuh ada lagi meniarap. Ya, misalnya kalau ini meniarap orang nak rejam pakai aeromin. Ini ketika sini. Ini pada kali ini tidak seperti ini. Ini pun boleh kita. Lebih ni. Itu sebab dalam permainan ini saya cukup tekankan dengan pisau belati. Seperti ini. Sebab sejarah Pak Bahari bertikam dengan Pepsi di Selat Panjang Sumatera. 14 orang mati 4 orang digunakan ini. Dan 13 Mei orang cerita 13 Mei dia dalam kancah 13 Mei orang keluarkan dia dari 13 Mei dalam keadaan mabuk darah juga ini. Makanya saya cukup tekankan ya bisa masak ini jangan pakai parang. Ya. Dan ini seandainya abang boleh main ke? Coba abang. Ya. Ya. Selalu kita cerita satu sama satu. Ya, satu sama satu. Ada yang kata kita kena lebih daripada satu? Ustaz dulu. Ya, misalnya. Siapa seorang dulu? Tikam! Kita sini, tak ada apa-apa. Kita cep. Tu. Ataupun dia pisau, kita kan saya perlu pisau. Di belakang. Walaupun dia serang. Baikkan dulu. Datang. Hanya langkah Datuk. Kefahaman angka 4 tadi itu terbawa kepada begini. Itu yang jadi tak banyak yang kita belajar. Tapi pantun orang tua penakik ganti serau bertukar batang lintebong seludang ambilkanlah nyiru. Setitik ku jadikan selaut, sekepal ku jadikan segunung. Segunung alam terkembang tempat ku berburu. Serang! Sini, masuk lagi. Masuk! Tebas!
Ya. Kalau orang bertiga, saling serang. Sini, cum. Selesai. Ya ini. Okey, alhamdulillah. Ini Menarik. di mana saya pelajari lagi begitu? Tidak dapat paham. Nih, yang dikatakan anak angkat. Up. Ada kat saya tak sebab. Tebas. Masuk lagi. Anak langkah memainkan peranan. Kenapa bawa sendiri? Semua kita bawa badan kita. Kalau kita begini, up. Habis dah kena langkah kita. Ya. Tinggal kekuatan lah. Bergelut lah nampaknya. Kalau begini bergelut lah. Katakan ditarik sini. Tarik. Mungkin saya boleh lambat lah kalau belakang ada. Kata dulu kena tikam. Makanya kita bawa up. Sana. Semua badan kita pergi. Tikam. Ya. Jadi bawa supaya ringan. Semua bekerja. Kalau ini tebas. Sharp. Bermana kita full body kita pergi. Ya, full body. Up. Tak. Satu. Tetap. Tam. Nah, ini dah boleh dah. Ini ujung aja. Itu matematiknya silat Melayu kita ni. Ya, itu yang saya belajar. Alhamdulillah. Silat daripada Riau yang antara tempat asal Melayu juga. Dan sampai terlintas barangkali kalau tidak ini yang ada pada Hang Tuah, barangkali ada persamaan. Bukan sekadar ilmu kebatinan ya. Ini adalah teknik. Dan Pak Bahri orang yang cukup anti cerita tentang kebatinan. Ya, hebat sangat kau, jurus-jurus. Boleh melambung. Sekarang buat ke apa? Buat bawa, pum. Berapa ramai orang begitu tahu? Dia dekat rumah dia. Okey, kembali kepada tadi yang dikatakan bermanfaat. Katakan ya, macam tomoy ataupun orang yang tenang. Tenang layang pelan-pelan. Up. Stick belakang ya. Juring. Ke sini. Jadi kita sudah berada di belakang orang. Belakang orang bermakna saya berada di alam gelap dia, dia berada di alam terang saya. Kenapa? Dia di alam terang kerana saya nampak dia. Dah tentu terang pada saya. Saya walaupun tidak gaib tapi dia tak nampak. Jadi saya berada di alam gelap dia. Sudah hati saya nampak apa. Kalau saya ada pisau, makanya tidak mustahak untuk kita mempelajari kaedah macam mana nak menikam. Kerana dah pergi tempat dia tu. Hari-hari kita dah pegang pisau dapur, paling tidak pun tak apa. Makanya di dalam istilah ini yang menjadi raja adalah kita juga. Yang semua ni adalah sebagai alat kita. Tinggal lagi ada keistimewaan yang tersendiri. Ya, macam ini istimewanya boleh mematahkan itu. Jadi apabila kita menguasai ini, kaedah-kaedah ini Datuk, insya-Allah segala pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari sama ada bagus tak bagus, insya-Allah masih boleh digunakan. Sebab dia tidak serangan yang sama. Dan tidak semestinya tumbuh, kadang-kadang tetap. Kadang-kadang dia gini. Kan? Kadang-kadang sebelah sana. Tumbuh satu. Jadi yang kita belajar selalunya tumbuh satu. Jadi berubah pergerakan, maka berubah sudut berubah pergerakan, berubah tempat, maka berubahlah sudut pandangan. Berubah sudut pandangan, maka lainlah cara nak mengambilnya. Dan kena ingat, yang kita belajar sama ada memarang, tidak atau kanan, menikam, apa lagi? Ini adalah sama. Kalau tanpa senjata pun, kalau nak ni marah pakai tangan. Ini pakai tangan karate ya. Ni tikam jadi tumbuh grab. Ini memarang juga. Sama. Begitu juga dengan tendangan. Kalau tendang depan, yalah. Di depan. Ini pun macam tumbuk macam tikam juga. Tendang sisi sakit. Ini layang. Ini macam ini. Ya macam parang juga. Sama, tinggal lagi objek berbeza. Tinggal lagi objek berbeza bergantung kepada size senjata itu
panjang atau pendeknya ses itu. Ya, nah ini tentang silat pendekar bertuah. Satu sistem yang kalau saya rasa kalau orang tak ada paham, memang dia akan bosan lah. Sebab dia tidak nampak garang. Itu pakaian itu macam ini. Cuma saya saja kadang-kadang exchange saja tambah-tambahkan garangnya tu. Ya, tapi dia akan jadi garang kalau kamu. Tapi kalau memahami ini rasanya lah dia macam kelebihannya kita kurang glue macam apa hal itu apa hal tapi dia dah dalam benda dia orang gerak ini nak jatuhkan orang tidak susah ini ya. Tak payah kita tarik kita ke depan aja ini satu sistem yang tak payah dipikir-pikir main saja lah apa yang katakan kalau kita sesuai lah untuk para kiai ya, para kiai sangat sesuai. Itu silat pendekar bertuah yang saya pelajari daripada Haji Buhari Datuk Yamin, yang mana langkah 4 itu yang kita makan. Dia tidak ada lebih daripada itu. Tidak sama banyak sangat. Jadi Wadi, kalau orang nak belajar langkah 4 ni berapa jam ni? Berapa lama nak belajar ni? Kalau untuk 3 bulan, 2 bulan? Dia tidak ada, saya pun tak berani nak cakap. Okey. Itu jawapan saya. Dan di sini wakil saya Ustaz Harun. Dr. Harun. Mana? Dr. Harun. Harun, you can bicara, you can. Dr. Ustaz Harun. Ya. Dia lah dibantu dengan saudara Rasid. Ini kita punya situ usaha. Dan tak lama lagi mungkin Ustaz Harun akan naik jadi guru lah. Gelarannya yang saya rasa pendekar mu'alim. Dengan kealimannya tu. InsyaAllah. Jadi, apa sikit takbir lepas tu nak minta ni? Takbir saya belajar, tapi saya tidak dapat mendalami lah ya. Okey. Semua saya belajar.